sejahtera kepada Dr. Ang selaku pensyarah kursus Geografi Fizikal. Saya Paula Michelle binti Kokwin. Saya Ashikin Walia binti Jeffrey Cendang. Saya Gilbert Kilau Anadolin. Kami dari kumpulan We Bears akan membentangkan tajuk kami, yaitu pencemaran air. Pencemaran air adalah pencemaran sumber air yang disebabkan oleh bahan-bahan pencemar air yang wujud seperti sisa pepejal, sisa toksik, dan juga buangan daripada kilang-kilang yang berdekatan dengan sumber air tertentu. Pencemaran air ini sering berlaku terhadap mana-mana badan air yang terdapat di permukaan bumi seperti di sungai, laut, tasik, dan juga termasuk air bawah tanah. Pertubuhan Kesehatan Dunia WHO juga mengatakan bahwa air yang tercemar merupakan air yang komposisinya telah diubah sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Maksudnya air yang tercemar ini kan dia tidak boleh kena guna lagi untuk tujuan aktiviti manusia seperti aktiviti domestik maupun aktiviti ekonomi yang lain. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai mengapa berlakunya pencemaran air. Seperti yang kita tahu, pencemaran air ini berpunca daripada pelbagai faktor. Antaranya ialah pembuangan sisa pepejal yang tidak terurus secara betul. Ada setengah individu yang sesuka hati membuang sampah ke dalam sungai sehingga menyebabkan aliran sungai menjadi tersumbat disebabkan longgakan sisa pepejal yang begitu banyak. Terdapat juga kilang-kilang yang berdekatan dengan sungai akan menyalurkan sisa-sisa buangan ke dalam sungai sehingga menyebabkan sungai tersebut penuh dengan longgakan sisa pepejal. Seterusnya adalah pencemaran air laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak. Sebagai contohnya, insiden yang pernah menggemparkan dunia suatu ketika dahulu adalah tumpahan minyak daripada kapal tangki minyak Exxon Valdez. Tumpahan minyak daripada kapal tangki ini disebabkan oleh berlaku pelanggaran terumbu karang sehingga menyebabkan kapal tangki tersebut menumpahkan minyak dalam jumlah yang besar. Insiden ini berlaku di perairan Prince William Sound, Alaska Selatan. Akibat daripada tumpahan minyak itu menyebabkan sebahagian laut daripada perairan Alaska menjadi hitam. Kesan daripada tumpahan minyak tersebut telah menyebabkan ekosistem lautan terjejas serta air laut terus berubah menjadi hitam. Isu pencemaran air yang berlaku baru-baru ini dapat dilihat di negeri Melaka yang berlokasi di Sungai Batu. Pencemaran ini berlaku adalah disebabkan pelepasan sisa toksik dari tempat pelupusan sampah berhampiran dengan kawasan pertanian. Air jenis yang kini tercemar dengan bahan buangan ini berlaku sejak 3 tahun yang lalu. Selain daripada Sungai Batu, pencemaran air yang lain berlaku di Sungai Semungkis yang berlokasi di Hulu Langat. Kawasan ini tercemar disebabkan akibat daripada penarahan bukit dan juga pembalakan haram yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Hal ini telah menyebabkan banyak kerugian yang terpaksa dialami, memandangkan kawasan tersebut juga merupakan kawasan pusat pelancongan yang terdapat resort dan juga tempat-tempat penginapan yang lain. Selain daripada Sungai Batu dan juga Sungai Semungkis, terdapat juga sungai yang tercemar pada tahun-tahun lepas yang berlaku di Johor Bahru yang bernama Sungai Kim Kim. Sungai tersebut tercemar disebabkan oleh sisa buangan dari tempat pemprosesan tayar. Kawasan tersebut menjadi tercemar sehingga menyebabkan banyak pihak yang keracunan dan juga mengalami masalah kesihatan yang lain. Antara bahan kimia yang terdapat dalam air yang tercemar tersebut ialah silina, taulina dan etil benzina.
Secara amnya, kesan pencemaran air dapat dibahagikan kepada dua, iaitu dari segi kesan fizikal dan juga kesan manusia. Dari segi kesan fizikalnya, pencemaran air dapat mengubah tahap suhu dalam air dan juga dapat mengubah kadar kualiti air serta kejernihan air. Keadaan ini dapat menyebabkan gangguan kepada ekosistem di dalam sungai, lautan ataupun tasik. Selain daripada itu, gangguan dari segi manusia dapat dilihat apabila pencemaran ini mengganggu sistem kesihatan tubuh badan manusia. Air yang tercemar mengandungi sisa bahan toksik yang tidak dapat dicerna oleh badan manusia sehingga menyebabkan pelbagai masalah kesihatan yang boleh membawa maut. Sebagai contoh, masalah kesihatan seperti keracunan, kolera, cirit-lirit serta masalah lainnya yang dapat mengganggu aktiviti kehidupan manusia. Keadaan pencemaran air dapat menyebabkan manusia sukar memperoleh bekalan air bersih untuk kegunaan seharian. Hal ini akan menyebabkan mereka mengalami penyakit lain seperti dehidrasi. Oleh itu, pencemaran air dapat memberikan kesan yang sangat negatif baik kepada kehidupan ataupun alam sekeliling. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang langkah untuk mengatasi pencemaran air. Langkah untuk mengatasi pencemaran air terbagi kepada dua, iaitu langkah perundangan dan langkah bukan perundangan. Bagi langkah perundangan adalah dengan menguatkuasakan undang-undang. Pihak berkuasa perlu mengubah satu akta yang berkaitan dengan alam sekitar seperti Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Hal ini bertujuan bagi mencegah pencemaran berlaku. Tindakan tegas termasuk mengenakan denda atau hukuman wajar diberikan kepada pihak yang bersalah, iaitu pihak kerajaan boleh meningkatkan kadar denda atau kompaun yang telah ditetapkan kepada pihak yang didapati bersalah agar menjadi teladan kepada orang ramai. Seterusnya adalah langkah bukan perundangan, iaitu melalui kempen. Pihak berkuasa seperti pihak kerajaan perlu mengadakan pelbagai kempen atau memperkasakan lagi kempen yang pernah dilakukan. Kempen ini boleh dijalankan ataupun dilakukan melalui media massa seperti radio, televisyen, surat khabar dan majalah. Hal ini bertujuan bagi memberikan kesedaran kepada orang ramai tentang kepentingan air kepada kehidupan. Antara contoh kempen yang boleh dilakukan adalah kempen Cintai Alam Sekitar dan kempen Hargai Air. Langkah bukan perundangan yang seterusnya adalah melalui pendidikan, iaitu memperkasakan pendidikan mengenai alam sekitar. Pihak sekolah bertanggungjawab untuk mengajar, mendidik dan mendedahkan kepada pelajar tentang isu-isu berkaitan dengan alam sekitar seperti pencemaran air. Pengajaran dan pembelajaran boleh dilakukan melalui subjek mata pelajaran sivik, pendidikan moral, pendidikan Islam dan geografi. Ini bertujuan untuk menanam rasa cinta kepada alam sekitar dalam diri pelajar dan mengajar mereka untuk menghargai sumber-sumber alam seperti air. Kesimpulannya, masalah pencemaran alam sekitar seperti pencemaran air merupakan satu isu yang sudah tidak asing lagi di negara kita. Hal ini berpunca daripada pihak yang tidak bertanggungjawab yang telah memberi impak negatif kepada masyarakat. Oleh itu, kesedaran masyarakat dan kerjasama daripada semua pihak amat penting untuk mengatasi pencemaran air. Dan gejala pencemaran alam sekitar dapat diatasi dengan berkesan kerana kelestarian alam merupakan tanggungjawab kita bersama.